Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita iaitu bahasa Arab bagi tahun 4. Bahasa Arab bagi tahun 4. Okey, baik. Okey, minggu yang lepas, minggu yang lalu, untuk pelajaran yang lalu kita telah masuk pada fi'il madhi. Kita dah masuk tajuk af'al lah. Tajuk af'al. Tajuk af'al ni apa? Perbuatan. Perbuatan ni dia ada 3. Satu, fi'il madhi yang telah berlaku. Yang kedua, fi'il mudhari' sedang berlaku. Dan yang ketiga, fi'il amar. Semua ni di bawah tajuk jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah, yang mana satu jumlah ataupun satu perkataan, satu ayat yang mana ada perbuatan dan di perbuatan tersebut berada di hadapan. Itulah dipanggil jumlah fi'liyah. Jika si pelaku, orang yang buat tu berada di hadapan, maka dia jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey, secara ringkas dia. Okey, baik, kita telah habis pada tajuk fi'il madhi. Okey, ni fi'il madhi. Muka surat 31 ni adalah fi'il madhi, yang mana semuanya perbuatan tersebut berada di hadapan. Yang membezakannya adalah bila lelaki dengan perempuan. Bila lelaki, perbuatannya akan menjadi katabah. Bila perempuan, dia akan tambah ta mati, katabat. Begitu juga jika seorang, jika 2 orang, jika 3 orang dan ramai, dia akan beza pada belakang tersebut. Contoh pada muka surat 32, ada ramai perempuan. Jalasna, diguna jalasna. Jalasna ala maq'adi fil hadiq. Kami telah duduk, menggunakan kami. Kami telah duduk di atas kerusi di hadiqah, taman. Nampak diguna nun alif. Perkataan asalnya adalah jim lam sin, jalasa. Ni fi'il mudhari'. Perbezaannya akan berlaku bila pertukaran di belakang lah. Kalau perempuan tambah tamati. Kalau yang perempuan yang bawah ni, tudung kuning ni, dia guna jalas tu. Tu domer dia adalah ana. Ingat na ni domer dia adalah nahnu. Yang lain huwa, huma, hum tu semualah. Ana jalastu ala kursi. Sepatutnya kena bahasa Arab ni kena tulis ana jalastu. Saya duduk di atas kursi. Saya telah duduk sebab dia fi'il madhi. Okey, yang fi'il mudhari'. Ni semua fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ni safarat sebab perempuan, najahat sebab dia tambah tanis untuk perempuan. Okey, baik. Lepas tu kita telah masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah apabila tambahan berlaku di hadapan. Apakah huruf tambahan bagi fi'il mudhari' di hadapan? Siapa ingat lagi? Ada berapa huruf tambahan bagi fi'il mudhari'? Dia berada di hadapan. Ingat tak? Lama sangat cuti sekolah ni. Lupa. Satu je. Salah. Jadi banyak, tak adalah banyak sangat. Siapa ingat? Aidil ingat, Aidil? Rakib? Ada berapa? Ada berapa? Zarif? Bukan, soalannya apa? Soalannya, berapakah huruf tambahan di hadapan untuk fi'il mudhari'? Ada berapa huruf? 2. Salah. Banyak lagi. 10. Allah. Banyak sangat tu. Cuma lupa dah. Dia ada 4 sahaja. Dia ada 4 saja. Yang pertama, hamzah qata'. Tahu tak hamzah qata' tu apa? Dah lama cuti, lupalah. Hamzah qata', iaitu alif, ada hamzah dekat atas alif. Jika ada hamzah dekat atas alif, itu dipanggil hamzah qata'. Hamzah qata' tu nombor 1. Nombor 2 adalah huruf nun.
Yang ketiga adalah huruf ya. Dan yang keempat adalah huruf ta. Ringkasan dia anai tu. Anai tu ingat siapa yang tak ingat tu tulis terus dalam buku. Ada 4. Huruf tambahan bagi fi'il mudhari' di hadapan ada 4. Hamzah qata', huruf nun, huruf ya dengan huruf ta. Anai tu. Okey, contoh dia sebab ini fi'il mudhari' ni kita baru minggu yang sebelum ni lah. Okey, huruf nampak tak dimerahkan nazhabu, huruf nun di hadapan. Nazhabu juga. Sebab apa digunakan nazhabu? Sebab antara salah satu huruf tambahan bagi fi'il mudhari' huruf nun. Hamzah qata', nun, ya dan ta. Ada 4 semua. Dalam contoh buku kamu ni dia bagi semua huruf nun. Dekat muka surat 37. Muka surat 38 dia baru letak huruf ya. Yanjahu. Perempuan tanjahu. Nampak beza tak lelaki dengan perempuan? Ya. Perkataan asal dia adalah nun jimha. Perkataan asalnya wazan dia adalah nun jimha. Huruf nun ni jimha, najaha, berjaya, telah berjaya. Bila masuk ya, maksudnya sedang berjaya Muhammad fil imtihan. Muhammad sedang berjaya dalam peperiksaan dia. Okey, baik. Walaupun ramai, dia tetap guna yang jahu. Tanjahu. Nanti kamu akan belajar bila ramai 2 orang dia akan tambah alif nun. Bila ramai lelaki dia akan tambah waw nun. Yanjahuna. Macam tu. Tapi ini kamu kena faham konsep bagi fi'il mudhari' adalah bila huruf di hadapan dia ada hamzah qata', alif, ada hamzah dekat atas itu panggil hamzah qata', huruf nun, huruf ya dengan huruf ta. Okey, baik. Dekat sini pun sama. Ya bagi lelaki, ta dekat depan bagi perempuan, ya bagi lelaki, ta bagi perempuan. Nampak? Kalau 2 orang dia akan membezakan dekat isim dia tu. Dekat isim dia itu si pelakulah dekat fa'il. Isim fa'il lah. Isim fa'il. Isim fa'il tu apa ustaz? Si pelakulah, orang yang buat. Contoh dekat nombor 3 muka surat 39 ni, yajlisu. Ustaz besarkan Ustaz besarkan. Okey, baik. Ustaz besarkan sikit. Boleh nampak Ustaz? Okey, baik. Tengok ni. Ni 2 orang. Yang ni seorang, betul tak? Dia tak yajlisu Muhammad. Bila 2 orang, dia letak tiflani. Nampak ada alif nun. Ada alif nun dekat fa'il, iaitu si pembuat. Begitu juga perempuan ada alif nun. Bintani. Tajlisu bintani. Jika ramai, dia guna abna. Abna ni adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir tu apa Ustaz? Jamak taksir tu adalah yang mana dia banyak tapi dia tidak mengikut alamat. Contoh alamat bagi lelaki yang ramai tambah waw nun. Perempuan yang ramai tambah alif ta. Nampak tak alif ta bawah ni? Tapi jamak taksir ni adalah dia tidak mengikut alamat, tambah waw nun bagi lelaki, tambah alif ta bagi perempuan. Dia ada cara dia tersendiri. Ni antaranya ni lah abna, albabun, pintu. Lagi apa? Ulama. Ulama. Okey, baik. Seterusnya. Ini adalah ini Ibrahim ni nama orang bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hamzah dekat atas. Alif, hamzah dekat atas. Ini pun Ustaz pernah bagi kamu suruh buat juga kan? Ini pun Ustaz suruh buat minggu yang lalu. Okey, baik. Ini pun sama Ustaz suruh buat pada minggu yang lalu. Dah siap ke? Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada fi'il yang ketiga, iaitu fi'il amar. Sikit je. Fi'il amar ni sangat-sangat sikit. Jadi sebab itulah Ustaz ulang kaji balik supaya kamu dapat bezakan fi'il madhi yang telah berlaku, fi'il mudhari' sedang berlaku dan fi'il amar. Fi'il amar ni adalah arahan ataupun suruhan. Arahan ataupun suruhan. Contoh, dalam kelas Ustaz suruh kamu bangun semua, kum. Kum.
Ataupun kalau ramai, kumu. Bangun semua. Kum. Itu adalah satu arahan. Ustaz suruh duduk. Ijlis. Itu adalah satu arahan. Inilah dia perbuatan amri. Fi'lul amri. Perbuatan arahan ataupun suruhan. Tulis dalam buku Fi'lul amri adalah perbuatan arahan dan juga suruhan. Okey, baik. Macam mana kita nak mengenali fi'il amar ni sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Nak mengenali fi'il amar ni, yang paling asas sekali adalah di hadapan perbuatan tersebut ada huruf alif. Di hadapan perbuatan tersebut ada huruf alif. Okey, baik. Contoh. Okey, yang sebelah kanan ni, Ustaz besarkan Okey, ni sebenarnya adalah fi'il amar. Cuma dia tidak mengikut dia tidak mengikut alamat yang kita telah pelajari. Jadi kita akan ambil fi'il amar yang mengikut pelajaran yang kita pelajari. Antaranya yang ni, ya ukhti irlisi. Irlisi. Nampak tak irlisi ni? Ada alif di hadapan. Kebiasaannya fi'il amar ni akan ada selepas daripada tanda seruan ni. Tanda seruan ni. Ya ni adalah kata seruan. Yang ini adalah tanda seruan. Biasanya fi'il amar ni akan berlaku selepas tanda seruan ni. Contoh ni, iglisi. Iglisi, basuhlah. Rattibu. Rattibu ni merupakan fi'il amar juga. Susun. Ya aulad. Ya aulad ni adalah antara salah satu jamak taksir, ramai bagi anak-anak. Ni dia kata walad ni kan anak lelaki kan. Dia guna aulad, iaitu ramainya anak lelaki. Wahai anak-anak lelaki, rattibu kutuba ala rafi. Susun. Susun. Macam itulah ayat dia. Susun buku tu dekat rak tu. Okey, ini untuk perempuan yang ramai. Ya banatu. Wahai anak-anak perempuan, uktubnad durusa. Apa tak ada guna alif kat depan ni? Itu merupakan fi'il amar. Uktubna. Tulis. Tulis. Ataupun buatlah kerja sekolah. Durusa. Durusa ni adalah kerja sekolah lah. Buat kerja sekolah kamu. Anak-anak perempuan semua, uktubna durusa. Buat kerja sekolah kamu. Itu adalah fi'il amar. Yang asasnya bila ada alif kat depan ni. Ustaz, yang rotibu tak ada alif pun, itu adalah jarang. Tapi itu ada fi'il amar. Yang penting selepas daripada tanda seru ni, nazif, bersihkanlah. Aidi ni adalah disuruh kita kacau. Syai itu adalah teh. Ratib adalah susun. Nampak tak? Kenapa ni ratib ni ratibu? Sebab apa ni ratib? Sebab dia ada seorang. Ya akhi, wahai adikku. Wahai adikku, susunlah slipper tu. Macam itulah ayat dia. Kalau yang ni yang banyak ni ratibu. Sebab dia aulad, anak-anak lelaki. Sebab dia ramai. Dia guna ratibu. Ini guna ratib. Baik. Itu perbezaan antara fi'il amar, fi'il madi dengan fi'il mudhari'. Saya ulang lagi sekali. Lepas ni ada soalan peperiksaan. Dia suruh keluarkan fi'il amar. Senang sangat. Kalau keluarkan fi'il amar, kamu tengoklah selepas tanda seru ni. Nazif. Ini fi'il amar. Yang ni selepas tanda seru ni, a'iddi. Inilah fi'il amar. Selepas tanda seru ni, ratib. Ini fi'il amar. Iksili ni fi'il amar. Ratibu fi'il amar. Uktubna fi'il amar. Macam tu je. Okey, baik. Okey, ini adalah kamus. Nazif. Dapat ni. Nazif ni bersihkanlah. Kebiasaannya fi'il amar ni, dia akan ada perkataan lah dekat belakang. Duduklah. Kul, makanlah. Qul, katakanlah. Apa lagi? Ijlis, duduklah. Nampak itu? Sebab apalah? Sebab kebiasaan dalam bahasa Melayu ni, bila kita gunakan lah, dia adalah satu perkataan suruhan. Dia adalah satu arhan. Bersihkanlah, nazif. Bersihkanlah. Kalau seorang yang bersih, nazifun. Itu adalah seorang yang bersih. Dan kebiasaannya fi'il amar lagi satu, kalau kita nak cam,
semuanya tanda mati di belakang, kecuali untuk muannas yang ramai lah. Muannas ni untuk perempuan. Nampak tak? Ratib, tanda mati kat belakang. Nazif, tanda mati kat belakang. Kalau perempuan, Aidi, nampak? Dia tak letak tanda mati. Uktubna, dia tak letak tanda mati. Ya ukhti, wahai adik perempuanku, iksili, dia tak letak tanda mati pun. Tapi itu adalah fi'il amar. Banyak cara kita nak cam fi'il amar. Okey, hiza, kasut. Tadi saya dah beritahu makna semua kan. Sarir ni katil. Sarir katil. Ni, slipper pula dah. Ustaz suruh slipper tadi, silap. Sarir katil katil kamu. Okey, iksili basuh lah. Nampak dia kan menggunakan lah. Lah. Rifur rak. Rak almari, rak durusa pelajaran. Okey, baik. Okey, seterusnya kita masuk pada muka surat. Alamak, tak nampak lah. Okey, ini adalah muka surat berapa ni? 43. Okey, muka surat 43 dia membincangkan tentang macam mana seorang guru memberi arahan kepada murid. Guru memberi arahan kepada murid. Itu adalah fi'il amar. Nampak tak gambar tersebut? Seorang guru lelaki dengan seorang murid lelaki. Siap pakai tie murid tersebut. Okey, guru tu cakap apa? Ya tilmizu, wahai anak murid. Wahai anak muridku. Ya tilmizu, uktub. Nampak tak? Tulis risalata ila sadiqika. Tulis apa? Dia suruh tulislah. Tulislah surat kepada kawan kamu. Dia suruh tulis surat kepada sadiq. Kawan kamu lah. Kawan lelaki. Kalau kawan perempuan, sadiqi ada huruf ta. Ada huruf ta marbutah. Tapi kalau bersama dengan ka, sadiqati, sadiqiki. Sadiqiki ke sadiqitaki? Kentaki jadi kan. Dia akan ada ki. Ka ni akan baris bawah lah untuk perempuan. Contoh dekat bawah ni. Tengok bawah ni. Ya tilmizatun, tun digunakan tu. Ya tilmizatu, wahai murid perempuan, ukhtubi, nampak digunakan huruf ya. Adapun lelaki dia guna uktub. Uktub, tulislah. Wahai lelaki tadi ada murid lah. Uktubi, tulislah. Wahai perempuan. Dia tambah huruf ya. Beza Fi'il amar digunakan untuk lelaki dengan fi'il amar suruhan digunakan untuk perempuan. Kalau untuk lelaki, uktub. Kalau untuk perempuan, uktubi. Ditambah huruf ya. Lepas ni, kalau dalam peperiksaan ke, ujian ke, kita kena tengoklah. Jika gambar tu perempuan, letaklah uktubi, ada ya. Jika gambar tu seorang lelaki, letaklah uktub. Okay, baik. Yang nombor 2 ni, dia suruh anak murid dia tulis uktubi risalata ila ummika. Tulislah surat kepada emak kamu. Ummi adalah emak. Ummika pula dah. Ummiki. Sebab perempuan dia akan guna ki. Kaf baris bawah. Kalau lelaki dia guna kaf baris atas. Itu perbezaan dia. Okey, baik. Gambar yang nombor 3 dengan nombor 4 ni, ustazah ni bercakap dengan murid lelaki, dengan ustazah bercakap dengan murid perempuan. Berapa orang murid lelaki tu? Ada 2 orang. Perempuan pun ada 2 orang. Maka bila 2 orang, fi'il amar dia tu akan berubah di belakangnya. Contoh, ya Farid wa Umar. Ustazah tu kata, wahai Farid dengan Umar, ihfaza, hafallah. Hafallah darsa kulla yaumin. Hafallah pelajaran pada setiap hari. Si Farid dengan Umar ni, ustazah dia bagi nasihat, ustazah dia bagi arahan supaya dia ihfaza, hafallah pelajaran setiap hari. Okey, baik. Penggunaan untuk lelaki dengan perempuan sama untuk 2 orang. Untuk 2 orang, fi'il amar penggunaan dia sama. Begitu juga nombor 4. Tengok ni. Ya Fatimah wa Aminah. Wahai Fatimah dengan Aminah, ihfaza. Digunakan ihfaza juga. Lelaki 2 orang pun ihfaza. Perempuan 2 orang pun ihfaza. Nombor 4 ni, saudara dia kata apa? Wahai Fatimah dengan Aminah, ihfaza darsa ba'da solat. Hafalah pelajaran, ulang kaji pelajaran selepas solat. Nampak? Ada suruh
menghafal ataupun kita mengingat. Hifzu ni mengingat, menghafal samalah. Selepas solat kamu kena hafal pelajaran. Disuruh Ustazah ni bagi betul kalau nak belajar dengan cepat, nak belajar dengan betul, nak belajar dengan baik, lepas solat tu terus kita ulang kaji. Itu antara pesanan Ustazah ni lah. Okey, baik. Yang kelima dan keenam ni merupakan jamak. Iaitu ramai. Nampak tak gambar tu seorang lelaki pakai cermin mata tu? Ada berapa orang? Lebih daripada 3. Ada 4 orang. Yang perempuan yang menyapu pun ada 4 orang. Sama-sama 4 orang. Jadi maksudnya ramai, lebih daripada 2. Iaitu 3 dan ke atas. Bila 2 orang ditambah alif dekat belakang ni. Bila ramai lelaki ditambah waw alif. Uknusu. Ditambah waw alif. Kalau perempuan ramai ditambah huruf nun berbaris atas. Nampak tak? Ditambah nun berbaris atas. Yang kamu kena faham, jika ramai perempuan diguna nun berbaris atas. Kalau ramai lelaki ditambah waw dengan alif. Dia sama macam fi'il madhi. Sama macam fi'il madhi. Siapa ingat fi'il madhi? Dia sama. Okey, kita tengok perkataan ni. Ya tulab, wahai murid-murid lelaki. Ni gunakan jamak taksir. Sepatutnya kalau jamak muzakkar salim dia akan guna ya talibuna. Waw nun. Tapi tak sedap lah, tak cantik lah. Dia guna jamak taksir baru cantik. Ya tulab, wahai murid-murid lelaki. Uknusu fasla. Uknusu ni adalah bersihkanlah ataupun sapu. Sapulah kamu semua ni lelaki ni. Sapulah kelas kamu ni. Nampak bersepah tu. Sampah. Banyak sampah ada kat depan mata diorang. Jadi cikgu dia kata, uknusu faslah. Sapulah kelas kamu ni. Macam tu. Yang nombor 6 tu, cikgu perempuan tu bagi tahu dekat murid perempuan yang ramai. Ya talibatu. Nampak alif ta. Alif ta ni membawa maksud ramai bagi murid perempuan. Alif ta. Kalau murid seorang lelaki, talibun. Kalau perempuan, talibatun. Seorang lah. Yang ni ramai. Talibatu. Bila perempuan diguna uknusna. Musalla. Tadi kelas, fasli. Ini musalla. Musalla ni tempat semayang. Itu surau lah. Surau. Ya talibat, wahai anak-anak murid perempuan semua. Jangan bersembang. Jangan bercakap. Uknusna musalla. Sapulah surau ni. Sapulah. Bersihkanlah. Ataupun cantikkan. Sebenarnya uknusna ni adalah menyapu. Sapulah musalla ni bagi bersih. Okey, nampak perbezaan bila kita gunakan fi'il amar seorang. Fi'il amar seorang, uktub, uktubi. Uktub laki-laki, uktubi lagi perempuan. Fi'il amar 2 orang, ihfazah dengan ihfazah sama. Fi'il amar laki perempuan sama. Yang bezanya bila seorang dengan ramai. Okay, kalau ramai dia tambah waw alif dekat belakang. Uknusu, panjangkan sikit. Uknusu. Okay, kalau perempuan, uknusna. Uknusna. Okey, baik. Uknusna. Nampak tak perbezaan di antara ramai 2 orang dengan seorang. Itu saja fi'il amal kita pada hari ini. Okey, baik. Okey, dekat sebelah 44. Okey, 44 ni biasa gambar masuk dalam perisa macam ni lah. Gambar masuk dalam perisa macam ni. Cuma dia tinggalkan perkataan merah ni. Perkataan merah ni. Sebab apa? Sebab kamu kena faham apa yang dia tengah buat. Contoh, kalau lelaki tengah menguap, menggeliat. Macam tu maksudnya apa? Maksudnya baru bangun dari tidur. Baru bangun dari tidur. Jadi apakah perkataan yang baru bangun dari tidur? Kamu kena hafal lah. Istaiqiz. Bangun. Bangunlah. Minan naum mubakkiran. Ni istaiqiz ni bangunlah. Minan daripada tidur awal pagi. Dia bangunlah. Nak bangun sebagai seorang murid, sebagai seorang orang Islam, kena bangun awal. Pukul 6 pagi dah bangun. Sebab apa? Kita nak solat subuh. Takallami. Takallami.
Ma'a mu'alatika biihtiram. Bercakaplah secara sopan. Bercakaplah takallami itu. Cakaplah secara sopan ketika bersama guru. Mu'allimatika, guru kamu. Okey, ini isyraba. Isyraba adalah minumlah. Ma'a, minumlah air naqiyin, yang bersih, suci dan murni. Panjang pula Ustaz terjemah. Yang ni ihfazah. Ihfazah, dia suruh ulang kaji. Dia bagi tahu ihfazah durusakuma kulla yaum. Ulang kaji pelajaran pada tiap hari. Okey, baik, yang bawah ni. Takallamu. Takallamu ni ustaz dia bagi tahu dekat murid-murid dia ni. Seorang pakai semit mata, seorang tengah dongak atas, seorang tengah pandang ke depan. Takallamu ni adalah cakap. Cakaplah. Kamu semua ni berkatalah ma'a ustaz, bersama ustaz bilutfin, dengan lembut. Cakap dengan lembut. Dia bagi satu arahan, suruh bercakap dengan lembut. Okey, baik. Okey, isbiri ala syada'idi. Nampak ni, ini yang 44 yang terakhir ni, ada seorang yang pakai C tu, dia bagi tahu dekat WA tu, sabarlah ala syada'idi, atas kesakitan tersebut. Sebab dia tengah sakit tu, nampak tak lutut dia koyak, seluar dia koyak. Sebab main bola jaring jatuh, koyak. Isbiri. Nampak tak ada alif kat depan? Ada alif kat depan. Isbiri. Lepas tu ada ya. Ya ni kebiasaannya untuk perempuan. Jika perempuan dia akan tambah huruf ya dekat belakang. Isbiri. Jadi kamu boleh ulang kaji lah ya. Perkataan yang warna merah tu semuanya adalah fi'il amar. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz nak panggil. Ustaz nak tanya seorang-seorang, boleh tak? Okey, Ustaz panggil siapa ada kat sini? Okey, Ustaz dah ingat ada 5 orang Okey, baik. Ustaz nak panggil Syakirin lah, sebab Syakirin masuk dulu. Masuk dulu. Banyak pahala, betul tak? Okey, Syakirin. Nampak tak Ustaz share screen ni? Nampak? Okey, nombor 1 gambar apa dekat tepi tu? Dia baru bangun kita. Okey, lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, lelaki. Okey, baik. Ya Hafiz. Wahai Hafiz. Istaiqiz ke istaiqizi mubakiran minan naum. Bangunlah awal pagi daripada tidur. Okey, baik. Istaiqiz ke istaiqizi? Istaiqiz. Yang nombor 1 ni, yang mula-mula ni sebab apa Syakirin pilih yang mula-mula ni, bukan yang istaiqizi? Kenapa? Ustaz nak tanya sebab dia. Sebab dia sebab dalam buku saya dia memang ada garis tu, Ustaz. Bukannya itu yang Ustaz nak dengar. Sebab apa? Sebab Jawapan kamu betul. Jawapan kamu sekarang ni betul. Istaiqiz. lelaki. Sebab dia lelaki. Okey, betul. Kalau perempuan dia guna? Istaiqizi. Okey, betul. Dah ada ya. Nampak tak? Jika ada ya ni untuk perempuan. Okey, baik. Ustaz nak panggil Aidil. Aidil, ada Aidil? Ya, Ustaz. Okey, baik. Nombor 2 ni. Ya Salwa. Salwa lelaki perempuan? Aidil? Perempuan. Okey, perempuan. Sili ke sal muallimaka biihtiram. Wahai Salwa, tanyalah guru kamu dengan secara sopan. Sili ke sal? Sali. Sili pula. Sali ke sal? Sali. Sebab apa Aidil pilih Sali? Sali untuk perempuan. Macam mana Aidil Cham itu untuk perempuan ya? Saya nak tahulah. Sebab ada yang. Okey, pandai. Tahniah. Syakirin pandai. Betul. Aidil pun betul. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz nak panggil Rakib. Rakib ada? Ya, Ustaz. Okey, Rakib. Ada. Tengok nombor 3 ni. Ustaz baca nombor 3. Ya Nabilah. Nabilah lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan
Okey, ihfazi ke ihfaz darsaka kulayamu. Ulang kajilah pelajaran setiap hari. Mana nak guna ihfazi ke ihfaz? Ifar. Yang ni. Ha. Sebab apa Rakib pilih ihfazi bukan ihfaz? Sebab ada yang. Okey, pandai Tania. Sebab ada ya untuk perempuan. Okey, seterusnya Zarif. Zarif ada Zarif? Ada. Okey, nombor 4. Ya tulab, wahai murid-murid lelaki. Takallamu ke takallamna ma'a ustazi bilutfin. Cakap dengan guru kamu ni dengan lembut. Okey. Takallamu ke takallamna. Ni untuk ramai Takallamu. Sebab apa Zarif memilih takallamu bukan takallamna? Sebab ada waw alif. Okey, waw alif ni untuk lelaki ke perempuan? Laki. Okey, betul. Kalau perempuan dia ada huruf nun alif di belakang. Itu beza. Ni untuk yang ramai Untuk yang ramai. Untuk yang ramai ada waw alif untuk lelaki, ada nun berbaris atas untuk perempuan. Jadi Zarif kata betul. Okey, pandai. Okey. Jika ada nun ni untuk perempuan. Okey, baik. Seterusnya Zafran. Zafran ada ke? Ustaz. Okey, baik. Nombor 5. Nampak ni ramai perempuan dekat hospital. Ya sadiqati. Ini kawan dia datang ziarah. Kawan dia kata, wahai sahabat-sahabat perempuanku. Ni yang tengah berdiri ni cakap lah. Wahai sahabat-sahabat perempuan. Maksudnya ramai. Wahai sahabat-sahabat perempuanku. Isbiru ke isbirna ala syada'id. Sabarlah di atas kesakitan. Apa jawapan dia, Zafran? Isbirna. Sebab apa isbirna? Sebab ada nun. Okey, sebab nun berbaris atas tersebut. Okey, pandai. Betul lah tu. Macam itulah cara kita nak memahami perbezaan di antara fi'il amar bagi lelaki, fi'il amar bagi perempuan seorang, dua orang dan ramai. Itu beza dia. Beza dia senang je, insya-Allah. Okey, kita tengok ni. Ada 5 juga. Kita ulang balik tadi. Mula-mula tadi Syakirin. Okey, Syakirin. Syakirin. Ini susah sikit Ini susah sikit. Dia kata apa? Arahan dia hawil af'alu madiyah ila af'alu amri fi daftarika. Okey, ini dia suruh kamu tukarkan fi'il madi yang dalam bracket ni. Dalam bracket ni adalah merupakan fi'il madi. Disutukan jadi fi'il amar. Qara'ta. 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 Kalau nak tukar pada fi'il amar, Ustaz kata apa tadi? Letak apa kat depan? Letak Huruf apa? Nampak ni dekat atas ni. Huruf apa kat depan? huruf alif. Okey. Letak huruf alif dekat depan. Letak je huruf alif kat depan. Iqra. Macam tu je. Iqra. Matikan huruf hamzah tersebut. Okey, boleh? Boleh. Okey, cuba baca. Ya Muhammad. Muhammad. Iqra. Qaf tu mati. Iqra. Iqra. Kita. Tak payah ta, tak apa. Ya. Iqra ta. Tak payah. Dia iqra je. Iqra kitabaka. Macam tu. Okey, tak payah letak ta sebab kebiasaannya fi'il amar ni dia bermula dengan anta, antuma, antum, wa mahum ya mauna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Ni digunakan dua jari ni je. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Sebab apa huwa mahum ni bukan fi'il amar. Boleh ke kita nak bagi arahan dekat orang yang tidak hadir? Contoh, siapa yang tak hadir pagi ni? Yang tak hadir pagi ni Hafizuddin dengan Izzatul kan? Ustaz nak bagi arahan kat Izzatul. Izzatul, jawab soalan ini. Boleh tak Ustaz bagi arahan dekat orang yang tidak hadir?
Tak boleh lah. Sebab itulah dalam fi'il amar dia hanya bagi arahan dekat mukhatab dengan mukhatabah. Ni huwa huma hum yang mahuna ni adalah ghaib dengan ghaibah. Dhamair ghaib, dhamair ghaibah. Mukhatab anta antum antum, mukhatabah anti antuma antunna. Jadi untuk yang Muhammad, untuk yang qara'ta ni adalah anta. Anta kat sini. Maka kamu nak tukar jadi fi'il amar, iqra' pun dah memadai dah. Bacalah. Bacalah. Apa ni? Ya Muhammad, bacalah kitabaka, buku kamu. Okey, baik. Yang kedua. Aidil. Cuba ditukarkan fi'il madhi ni kepada fi'il amar. Ya Ahmad. Ya Ustaz. Tukarkan kepada fi'il amar. Ya Ahmad. Katabta ni tukar kepada fi'il amar. Ustaz kata tadi dia tak apa dekat depan. Aidil dengar tak? Ustaz kata apa ni? Dia tak apa kat depan ni. Yang ni. Tak alif. Tak alif. Okey, untuk katabah ni dia susah sikit sebab apa? Baris dia bertukar untuk fi'il amar. Yang penting kamu buang huruf ta ni, kamu letak alif je kat depan. Okey, cara bacaan dia adalah uktub. Okey, tulis uktub. Alif baris depan, kaf mati, ta baris depan, ba mati. Uktub. Tambah alif je kat depan. Okey, Rakib. Rakib pula nombor 3. Ya? Okey, Rakib. Ini untuk perempuan. Fi'il amar untuk perempuan. Ingat, kalau fi'il amar untuk perempuan dia tambah apa kat belakang? Huruf apa kat belakang dia? Lupa dah. Okey, kalau fi'il amar perempuan kena tambah apa kat belakang, siapa tahu? Lam. Bukan. Nun. Seorang, itu ramai. Seorang. Ta. Ya. Ya, betul. Ya. Okey, sekarang ni nombor 3 ni Fatimah ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, sekarang Rakib cuba tukarkan fathati ni kepada fi'il. Fathati ni fi'il madhi. Dalam bracket ni adalah fi'il madhi. Tukar kepada fi'il amar. Ada ya dekat belakang, ada alif dekat depan. Macam mana sebutan dia? Boleh Rakib? Oftaya. Alif tu baris bawah. Iftaya. Taya. Ha mana ha? Tak sebut pun ha. Siapa boleh sebut? Salah. Siapa boleh sebut? Jika ada alif kat depan, lepas tu ta tu dibuang, gantikan dengan huruf ya. Cuma baris je lain. Ifatah ya. Ifatah ya. Okey, ya. Mana ada ya? Ya hidup ke kamu ni? Ya tu hidup ke? Ya tak mati. Nampak ni? Sali. Ya ni hidup ke? Tak. Mati. Istaikizi. Ya ni hidup ke? Tak. Mati. Ya tu kena mati. Mana boleh ya hidup? Macam mana kita nak buat? Siapa? Siapa sebut tu? Zarif betul. Iftahi. Ha ni dekat fi'il madhi dia mati. Tapi dekat fi'il amar dia hidup. Bila tukar di fi'il amar dia hidup. Sebab apa dia hidup? Sebab dia buang huruf ta ni. Gantikan dengan ya. Dan fi'il amar, kebiasaannya fi'il amar huruf yang belakang sekali tu akan mati. Iftahi. Itu jawapan dia. Tulis alif, fatha, ya. Iftahi. Baris dia iftahi. Ha tu baris bawah, ya tu baris mati. Okey, baik. Seterusnya Aidil. Aidil ada ke? Ya, Ustaz. Okey, baik. Ini lelaki ke perempuan Aminah ni? Perempuan. Okey, perempuan. Okey, sekarang tukarkan laibti kepada fi'il amar. Cara dia macam mana? Yang pertama, letak alif dekat depan.
pastikan alif tu kalau laiba, alif tu baris bawah. Alif tu baris bawah. Bukan alif ada hamzah. Kalau alif ada hamzah tu hamzah qata'. Macam Aminah ni. Aminah ni ada hamzah kan? Ini hamzah qata'. Dia alif ni, dia alif. Huruf alif macam ni. Ar-Risyah alif. Letak alif baris bawah dekat situ. Kemudian buang huruf tal, gantikan dengan huruf ya. Macam mana bacaan dia? Aidil. Sekarang ni fi'il madi kita tukar kepada fi'il amar. Ni susah sikit yang ni susah sikit. Macam mana? Boleh? Kalau tak boleh, saya nak buka kat kawan-kawan lain. Siapa nak cuba? Salah saya tak... Cuba. Cubalah. Ibi. Siapa tu? Suara siapa tu? Kiri. Syakirin. Cuba sekali lagi. Nak dekat betul. Ibi. Kenapa lam tu sebut 2 kali? Lam tu mati. Macam tu. Ibi. Pandai. Macam tu. Itu betul. Bunyi tu betul. Okey, cara dia alif baris bawah, lam mati, ain baris bawah, ba baris bawah, kemudian ya mati. Il-aibi. Sebab dia perempuan kena letak ya mati dekat belakang. Yang alif tu memang confirm kena letak sebab dia fi'il amar. Fi'il amar kena letak alif dekat depan. Boleh Il-aibi. Macam tu cara dia. Okey, baik. Zarif, yang last sekali. Ya Aiman, lelaki ke perempuan? Laki. Lelaki. Okey, baik. Tukarkan kepada fathah ta ni kepada fi'il amar. Letak alif dekat depan, buang ta saja. Sebab dia bukan perempuan. Kalau perempuan kena tambah ya. Iftah. Ya, betul. Iftah. Itu saja. Sebab dia lelaki. Kalau perempuan, macam tadi. Iftahi. Ada ya. Kalau lelaki, iftah al-baba. Okey, itu saja untuk hari ini fi'il amar kita. Iaitu perbuatan suruhan, arahan. Itu semua adalah suruhan, arahan. Dan kebiasaannya untuk fi'il amar ni dia akan terjemahkan dengan lah. Ta'atilah, sujudlah, rokoklah. Nampak ni? Dekat ayat Quran ni, qala Allah Ta'ala ya Maryamu kunuti. Nampak tak alif dekat depan dia ni? Dalam Al-Quran, alif ni tidak berbaris. Dipanggil hamzah wasal. Dalam Al-Quran dipanggil hamzah wasal. Dia tidak berbaris. Yang menghidupkannya adalah huruf baris sebelumnya. Ya Maryamuku. Ya Maryamu kunuti. Tak adalah baca ya Maryamu ukunuti. Salah lah. Sebab dia yang kita belajar bahasa Arab tu memanglah kena baca ukunuti. Tapi dalam Al-Quran baris u kat depan tu tak ada. Baris i dekat depan tak ada. Sebab apa? Sebab bacaan Al-Quran hamzah wasal dia tidak berbaris. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Uknuti dalam bahasa Melayu dia ta'atilah. Usjudi, sujudlah. Irka'i, rokoklah. Gitu. Gitu cara fi'il amar dia dalam Al-Quran tersebut. Okey, baik. Yang terakhir, yang patut kita amalkan, yang sentiasa berada dalam seharian kita amalkan, iaitu iqra' du'a qabla al-akli. Bacalah doa sebelum makan. Kita kat rumah sebelum makan baca doa tak? Baca. Alhamdulillah. Kalau baca, alhamdulillah. Kalau siapa yang tak baca, masya-Allah lah. Sebab apa? Sebab banyak hadis kata jika kita makan tidak membaca doa, umpama kita makan bersama syaitan, jin. Kita nak ke makan dengan syaitan dengan jin? Tak nak. Tak nak. Jadi setiap kali kita nak makan, baca. Walaupun kita makan nugget, kita makan koporeko, kita makan aiskrim, setiap kali makan kena baca doa. Doa dia macam mana? Senang je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Amalkan. Pada hari ini hari-hari kita akan baca ketika kita kat sekolah. Kan? Sebab kita nak makan masa rehat. Betul tak? Okey, baik. Jadi untuk latihan untuk hari ini kamu hanya buat
muka surat ni. Yang tadi 45 dengan 46 yang atas ni je. Alif dengan ba. Boleh Boleh Ustaz. tak payah lukis gambar pun. Tak payah lukis gambar, kamu hanya tulis perkataan dan jawapan dia terus. Perkataan ya sadiqati kamu tulis, jawapan dia isbirna ala syadaidi. Ataupun kamu garis lah. Jangan tulis Ustaz, nombor 1 istaiki Ustaz, nombor 2 sali. Tak nak macam tu, tak best lah. Ustaz nak kamu bezakan antara lelaki dengan perempuan. Boleh Alif dengan ba. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih bagi yang hadir pada hari ini. InsyaAllah untuk kawan-kawan yang tak hadir, Ustaz akan bagikan rekod lah.